Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, bagi pelajaran taharah pada kali ini, cikgu akan teruskan lagi pelajaran yang seterusnya, iaitu pelajaran yang keempat yang bertajuk Najis di dalam muka surat 24 Kitab Taharah Darjah 4. Baik, sebelum itu cikgu minta kepada semua murid-murid untuk sila ambil perhatian dan dengarkan dengan apa yang cikgu jelaskan mengenai dengan isi pelajaran kita ni pada kali ini. Baik, untuk awalnya cikgu akan jelaskan terlebih dahulu ada berapa bahagian najis itu. Najis terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, najis mukhaffafah, yakni ringan. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah, yakni pertengahan. Dan yang ketiga, najis mughallazah, yakni berat. Jadi najis terbahagi kepada 3 bahagian. Najis mukhaffafah iaitu najis ringan. Kedua, najis mutawassithah, yakni najis pertengahan, dan najis mughallazah, yakni najis berat. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan najis itu? Najis ialah benda-benda kotor yang menghalang sahnya ibadat yang tertentu, seperti darah, air kencing dan tahi. Cikgu beralih kepada bahagian najis yang pertama, iaitu najis mukhaffafah, yakni najis ringan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan najis mukhaffafah, yakni ringan itu? Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan sesuatu selain daripada susu ibunya. Jadi cikgu tekankan di sini, najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki. Lelaki air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan ia belum lagi makan apa-apa. Belum lagi makan apa-apa selain daripada ia menyusu arah ibunya. Okey. Kemudian keterangan daripada najis mukhaffafah itu. Okey, yang pertama, air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun jika ia menyusu air susu yang bercampur dengan tepung atau gula, maka hukum air kencingnya najis mutawassithah, bukan najis mukhaffafah. Jadi kalau ia menyusu arah ibunya tetapi bercampur dengan tepung ataupun gula, ataupun selain daripada tepung ataupun gula, maksudnya bercampur yang lain, minuman lain, contohnya minuman campur ke apakah. Jadi kalau sudah bercampur dengan yang lain itu tadi selain daripada susu ibunya, maka kalaunya berkamih tekan arah ke tani, bukan lagi dianggap najis mukhaffafah tetapi dianggap najis mutawassithah. Okey. Kemudian yang kedua, air kencing kanak-kanak perempuan yang belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan sesuatu selain daripada susu ibunya adalah najis mutawassithah. Seperti yang cikgu tekankan tadi, kalau najis mukhaffafah ni ia air kencing kanak-kanak lelaki. Lelaki bukannya air kencing kanak-kanak perempuan. Kalau air kencing kanak-kanak perempuan walaupun belum sampai umurnya 2 tahun dan belum lagi makan apa-apa selain daripada susu ibunya hanya, ia tetap dianggap najis mutawassithah, bukannya najis mukhaffafah.
Ya, najis mukhaffafah ni air kencing kanak-kanak lelaki sahaja yang belum sampai umurnya 2 tahun dan masih menyusu arah ibunya sahaja. Ingat tu murid-murid Kemudian cikgu beralih kepada cara menyucikan najis mukhaffafah. Macam mana cara menyucikan najis mukhaffafah? Okey. Caranya ialah dihilangkan najis. Maksudnya kamu hilangkan najis satu. Contohnya tadi air kencing kanak-kanak lelaki itu tadi Kamu ambil tuala atau apa saja pelap. Kamu lapkan dulu, kamu hilangkan dulu najis satu, kamu lap. Lepas satu dipercikkan air di merata-rata tempat yang kena najis. Maksudnya kamu renjis-renjis lah tu Kamu renjis daripada air yang bersih, kamu renjis-renjis arah tempat yang kena najis itu tadi, yang sudah kamu lap tadi. Kamu renjis-renjis, kemudian kamu lap semula dengan kain yang bersih. Kamu lap semula. Sudah cuma itu saja. Namanya najis ringan jadi mudah saja untuk dibersihkan. Okay, jadi tidak disyaratkan air itu mengalir. Tidak payah sampaikan disiram apa. Cukup kamu renjis-renjis saja dengan air bersih itu tadi. Kamu renjis-renjis saja. Tidak payahkan sampai mengalir air itu. Maksudnya banyaklah tu tidak payah air yang banyak. Cukup renjis-renjiskan sahaja. Maka bersihlah najis mukhaffafah itu tadi. Baik, cikgu teruskan kepada bahagian najis yang kedua. Najis yang kedua, bahagian najis yang kedua iaitu najis mutawassithah ataupun pertengahan. Pengertiannya ialah najis mutawassithah ialah najis selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Maksudnya di antara najis mukhaffafah najis ringan dan najis mughallazah najis yang berat. Di antara keduanya namanya jua najis pertengahan bukan jua ringan, bukan jua berat, tetapi pertengahan. Okey, cuba kita lihat muka surat yang seterusnya. Apa sebenarnya najis mutawassithah pertengahan ini tadi? Sebenarnya najis mutawassithah ini ada banyak. Ini antaranya saja. Antaranya yang pertama, tiap-tiap benda cair yang memabukkan seperti arak, maka ia dianggap najis pertengahan. Kalau tekana, bukan diminum maksudnya ni Kalau tekana arah pakaian kita nikah, badan kita nikah, maka ia dianggap najis. Mesti kamu bersihkan tu baju kamu tu yang tekana tu. Macam mana caranya sekarang? Sekarang cukup menerangkan macam mana cara menyucikan. Okey. Yang kedua, antara najis mutawassithah ialah bangkai. Selain daripada bangkai ikan, belalang dan bangkai manusia. Dia termasuk bangkai ikan, belalang sama bangkai manusia tapi selain daripada itu, bangkai yang lain ia dianggap bangkai. Jadi kalau sekiranya terkena arah ketani, maka mestilah dibersihkan dengan cara menyucikan najis mutawassithah kerana ia termasuk dalam najis mutawassithah. Kemudian yang ketiga, darah. Darah sama jua. Keempat, nanah. Nanah jua. Yang kelima, muntah. Muntah pun jua masuk arah najis mutawassithah. Kemudian yang keenam, tahi. Meliputi tahi binatang, ikan dan tahi binatang yang tidak mengalir darahnya. Jadi maksudnya di sini semua jenis tahi, kalau terkena arah tempat itu ataupun arah pakaian dan sebagainya, maka mesti dibersihkan kerana tahi adalah dianggap najis mutawassithah, najis pertengahan. Kemudian yang ketujuh, air kencing. Kecuali air kencing anak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan sesuatu selain daripada susu ibunya. Okey, jadi air kencing termasuknya air najis mutawassithah. Kecuali air kencing kanak-kanak lelaki itu tadi yang cikgu terangkan awal pasal itu najis mukhaffafah.
Tapi kalau air kencing selain daripada air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan masih menyusu arah mamanya, itu najis mukhaffafah. Okey. Kemudian yang ke-8, susu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Okey. Macam yang kamu tahu, binatang apa yang kita ni makan dagingnya. Contohnya macam lembu, kemudian kambing, contohnya itu dagingnya kita ni makan. Maka jadi susunya tu bukan dianggap najis. Kalau terkena pakaian kita nikah, itu dia dianggap najis kecuali susu binatang yang kita ni indah makan dagingnya. Contohnya apa yang kita ni indah makan? Contohnya kucing. Kita ni mana dapat makan kucing? Dia dapat makan kucing. Jadi kalau kita ni terkena susu kucing atau arah pakaian ataupun mana-mana tempat, maka mesti dibersihkan. Sebab ia dianggap najis mutawasitah. Kemudian yang ke-9, mazi ataupun air mazi air putih yang atau kuning yang ghalibnya, ghalib ini maksudnya yang kebiasaannya keluar dari kemaluan tatkala syahwat telah bangkit. Jadi ia keluar daripada kemaluan kita ni, air yang berwarna putih atau kuning, maka kalau sekiranya terkena arah pakaian kita ni, maka ia mestilah dibersihkan dengan cara menyucikan najis mutawasitah, kerana air mazi termasuk dalam najis mutawasitah. Kemudian yang ke-10, wadi ataupun air wadi. Air putih agak keruh dan kental sedikit dan keluar pada ghalibnya, pada kebiasaannya dari kemaluan tatkala membawa sesuatu yang berat. Okey, jadi di sini ada 10 yang cikgu terangkan tadi yang termasuk dalam najis mutawasitah. Jadi kalau terkena najis ini, maka ia dianggap najis mutawasitah. Baik, cikgu teruskan lagi kepada bahagian najis mutawasitah. Jadi najis mutawasitah ini ia ada bahagian. Bahagian najis mutawasitah itu ada 2. Yang pertama, najis ainiyah. Disebut najis ainiyah. Kemudian yang kedua, najis hukmiyah. Disebut najis hukmiyah. Jadi ingat najis mutawasitah ada 2. Najis pertengahan ini ada 2 bahagian. Najis ainiyah namanya. Kemudian yang kedua, najis hukmiyah namanya. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan najis ainiyah itu tadi? Bahagian pertama, najis ainiyah. Apa yang dimaksudkan dengan najis ainiyah? Iaitu najis yang kelihatan oleh mata, yang nampak depan mata kita ni. Contohnya tadi muntah. Muntah yang kamu nampak di depan mata kamu ada muntah. Maka itu dipanggil najis mutawasitah ainiyah, yang nampak dilihat oleh mata. Macam mana cara menyucikannya? Cara menyucikan najis mutawasitah ainiyah ni, hendaklah dihilangkan najis itu. Kalau contohnya tadi muntah. Muntah itu kamu hilangkan dulu muntah itu. Kamu hilangkan dulu, kamu lap dulu. Lepas kamu lap dulu kamu buang dulu najis muntah itu. Kemudian yang kedua, dibasuh tempat yang kena najis itu tadi dengan air hingga hilang rasa, bau dan warnanya. Jadi pastikan kalau kamu sudah ambil air bersih, air mutlak, kamu siram arah contohnya tadi muntah, kamu siram arah muntah itu tadi sampai hilang rasanya, sampai hilang baunya dan sampai hilang warnanya. Indri ada semua. Jadi kalau indri ada semua, rasa, bau sama warnanya ni, maka bersihlah sudah najis mutawasitah itu tadi. Yang ainiyah ni ini yang ainiyah, yang nampak dilihat. Okey, keterangan daripada najis mutawasitah yang ainiyah ni tadi.
Jika bau atau rasanya susah dihilangkan sesudah digosok beberapa kali, maka ia dimaafkan dan sudah dianggap suci. Kamu sudah gosok benar-benar banyak kali, tetapi inda cuma hilang bau ataupun antara keduanya lain, bau ataupun rasanya, inda cuma hilang sudah digosok, maka ia dimaafkan. Dianggap ia sudah bersih ataupun suci. Tetapi yang kedua, jika bau dan rasanya susah dihilangkan sesudah digosok beberapa kali, maka ia tidak dimaafkan kerana masih dikira tidak suci. Ini maksudnya, kalau baunya indah cuma hilang, rasanya dua-dua bau sama rasanya masih ada. Walaupun kamu gosok balik-balik, balik-balik sudah kamu gosok-gosok, najis itu tetap tidak dimaafkan dan dianggap belum lagi bersih. Pastikan antara keduanya ni hilang. Sama ada baunya sudah hilang ataupun rasanya sudah hilang. Antara keduanya ni itu dimaafkan. Yang paling bagus, yang paling bisa semua hilang macam yang cikgu terangkan awal-awal tadi tu. Cara membersihkan najis ainiyah mutawassithah ni ketiga-tiganya hilang, baunya, rasanya, warnanya, semua hilang. Sebenarnya itu tapi kalau baunya hilang tetapi rasanya ada masih, ia dimaafkan. Jangan saja bau sama rasanya masih ada. Kalau baunya ada, rasanya pun masih ada, ia tetap dianggap belum bersih, belum lagi suci. Baik. Kita ni beralih kepada bahagian najis mutawassithah yang kedua, iaitu najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah ni? Najis yang tidak kelihatan oleh mata, seperti air kencing yang sudah kering, yang salah satu sifatnya tidak ada lagi. Okey. Kalau najis hukmiyah ni yang indah nampak, contohnya macamnya tadinya air kencing. Kalau air kencing itu sudah kering, memang anda nampak tapi baunya masih ada. Baunya masih ada. Hanya indah lagi nampak. Indah lagi nampak kita ni lihat. Kalau baunya masih ada, jadi kita ni mesti bersihkan tu pasal ia termasuk dalam najis hukmiyah mutawassithah. Macam mana cara menyucikannya tu? Caranya memadai dengan mengalirkan air pada tempat yang kena najis itu tadi. Kamu alirkan, kamu siram arah tempat yang berbau tu tadi kamu siram, lepas tu kamu lap. Maka bersihlah sudah tu cara menyucikan najis hukmiyah mutawassithah. Pasal yang anda nampak caranya kita ni basuh saja, kita ni alirkan dengan air. Lepas itu kamu lap, selesailah sudah tu, kira dianggap sudah suci. Baik, kita ni beralih kepada bahagian najis yang ketiga, yang terakhir iaitu najis mughallazah, yakni berat. Najis beratnya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan najis berat ni? Apa yang dimaksudkan dengan najis mughallazah ni? Najis mughallazah ialah anjing dan babi dan keturunan daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya, termasuklah air liurnya, kotorannya dan peluhnya. Jadi najis mughallazah ni maksudnya kalau kita ni terkena anjing dan babi dan keturunan-keturunan daripada keduanya ataupun salah satu daripadanya, termasuk kita ni terkena air liurnya ataupun kotorannya, maksudnya najisnya, tainya, air kamihnya dan peluhnya. Jadi kalau terkena air liur, kotorannya sama peluhnya, maka kamu dianggap terkena najis mughallazah ataupun pada tempat-tempat yang ada najis itu. Jadi caranya hendaklah dibersihkan dengan cara membersihkan najis mughallazah, yakni berat. Macam mana cara menyucikan najis berat ni? Okey, kita ni lihat di sini Cara menyucikan najis mughallazah
Mula-mula dihilangkan najis satu dulu. Sama ada air liurnya ataupun kotorannya ataupun peluhnya. Yang mana tekanan tu tekanan yang air liurnya, kotorannya sama peluhnya ni dihilangkan dulu. Mula-mula kamu hilangkan dulu najis satu dulu. Kemudian selepas itu dibasuh tempat yang kena najis itu dengan air yang bersih sebanyak 7 kali dan sekali daripadanya dengan air yang bercampur dengan tanah yang suci bertukar menjadi air yang keruh. Okay. Kalau najis mughallazah ni, kalau kamu sudah hilangkan najis sudah, jadi kamu mesti bersihkan dengan air 7 kali. 7 kali, 7 kali air itu, maksudnya di sini sekali dengan air yang bercampur dengan tanah yang suci. Kamu ambil tanah di mana kamu jumpa air, kamu jumpa tanah yang bersih itu kamu ambil, kemudian kamu masukkan arah air itu. Contohnya kamu ambil baldi, kamu masukkan arah baldi itu air tanah yang suci itu tadi, kemudian sampai air itu keruh, jadi macam jadi air tanah lah tu, kuning kekuning-kuningan jadinya. Jadi kamu pakai air yang campur tanah itu dulu sekali. Lepas tempat yang tekanan najis mughallazah tu tadi sekali pakai air yang bercampur tanah. Lepas itu 6 kali menggunakan air bersih, air mutlak yang bersih itu sebanyak 6 kali. Contohnya pakai baldi Kamu ambil baldi yang kamu pakai tadi, pakai air yang sama banyaknya dengan air tanah itu tadi, kamu siram sebanyak 6 kali. Maksudnya kamu penuhkan baldi itu sekali, kamu siram. Itu dianggap sekali Kemudian kamu isi lagi air bersih itu tadi, kamu siram lagi sampai 6 kali. Maka selepas itu, maka ia dikatakan sudah suci daripada najis mughallazah. Jadi ini namanya sudah najis berat. Jadi caranya membersihkan pun agak sedikit payah sedikit. Maksud cikgu tu mesti kamu ambil tanah lagi, tanah yang bersih, kemudian kamu masukkan air, kamu campur lagi dengan air sampai keruh air itu yang bercampur tanah. Kemudian barutah kamu siram, kamu pakai air bersih yang indah bercampur tanah sebanyak 6 kali. Okay, di sini cikgu ada gambarnya, contoh daripada ketiga-tiga najis, cara menyucikan najis yang 3 tadi Okay, yang pertama tadi cara menyucikan najis mukhaffafah. Macam yang cikgu terangkan tadi Kamu hilangkan dulu najis satu. Ininya di sininya lapkan najis dengan kain kering. Lapkan dulu, lepas dilapkan, 2 direnjiskan ataupun kamu percikkan dengan air yang bersih, air mutlak. Kemudian lepas satu kamu lap sampai kering. Maka bersihlah najis mukhaffafah itu tadi. Kemudian najis mutawassithah tadi, contohnya macam muntah. Sekiranya muntah itu tekanan arah bajuannya, tekanan muntah, maka memula buang dulu muntah itu, buang najis itu dulu. Kamu buang. Lepas itu cuci tempat yang terkena najis hingga hilang warna, bau dan rasanya. Contohnya tadi ni ia pakai gayung ataupun kalau kamu pakai apa saja, paip kah, air paip, kamu letakkan baju itu, kamu siram sampai hilang warna, bau dan rasanya. Kalau macam zaman ini, masa katanya ini mudah sedikit ada sudah umur, ada sudah jenis sabun yang mana boleh membersihkan pakaian kita ini, memudahkan lagi supaya lagi cepat hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya muntah itu tadi. Lagi senang Jadi ini cara membersihkan najis mutawassithah. Kemudian najis mughallazah, ini najis yang beratnya. Jadi caranya mula-mula kalau kamu lihat gambar itu, ini ada najisnya, tekanan najis mughallazah. Contohnya tahi anjing tekan arah kasut. Jadi buang dulu najis satu, kamu buang. Kemudian yang kedua,
cuci tempat terkena najis dengan air tanah. Mula pakai dulu, ambil dulu, isikan dulu tanah atau arah baldi, tanah bersih, pastikanlah tanah yang bersih, tanah yang suci. Kemudian sampai keruh, itulah yang kamu siram arah tempat kasut tadi. Contohnya, kamu siram sekali, sekali dengan air yang bercampur dengan tanah. Kemudian yang ketiga, kamu lihat cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau dan rasanya. Kamu siramlah sebanyak 6 kali dengan air yang bercampur dengan air yang bersih sebanyak 6 kali. Ingat mula hilangkan najis satu dulu, kemudian sekali dengan air bersih yang bercampur dengan tanah yang bersih. Kemudian 6 kali dengan air yang bersih ataupun air mutlak sebanyak 6 kali. Jadi itu antara membersihkan najis mughalazah. Ini caranya. Okay. Jadi itu antara cara membersihkan ketiga-tiga najis itu tadi. Jadi secara ringkasnya daripada pelajaran kita ni pada hari ini, secara ringkasnya najis itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama apa tadi? Yang pertama dipanggil najis mukhaffafah ataupun najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah, yakni najis pertengahan. Kemudian najis pertengahan ataupun najis mutawassithah ni terbahagi lagi kepada 2. Yang pertama dipanggil najis ainiyah, iaitu yang nampak dilihat. Kemudian yang kedua najis hukmiyah, iaitu yang tidak kelihatan ataupun yang indah nampak oleh mata. Najis yang indah nampak di mata. Jadi itu ada 2 bahagian, najis mutawassithah ada 2 bahagian. Kemudian bahagian najis yang ketiga ialah najis mughallazah, iaitu najis yang berat. Najis yang berat itu apa tadi? Iaitu anjing dan babi dan keturunan-keturunannya, iaitu termasuk air liurnya, kemudian kotorannya dan ia punya peluhnya. Jadi kalau terkena, jadi ia dianggap najis mughallazah. Jadi mudah-mudahan apa yang cikgu terangkan pada hari ini dapat dipahami oleh murid-murid. Jadi pelajaran kita ini sampai sini saja. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan sekiranya kurang faham boleh bertanya kepada cikgu lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.